Saya akan tunjukkan cara menggunakan sistem ePLBS. Yang pertama sekali, cikgu perlu copy ke atas desktop. Dan cikgu juga boleh copy dan renamekan sistem ini jika cikgu mentaksir lebih daripada sebuah kelas. Dan renamekan file tersebut. Dan cikgu boleh melihat manual pengguna. Yang pertama sekali, cikgu haruslah mengaktifkan makro. Kalau 2007 ada disertakan di sini caranya, 2003 dan yang sebelumnya. Jika tidak, password tidak akan kod pengguna tidak dipaparkan, menandakan ia tidak aktif, makro belum diaktifkan. Dan seperti biasa, kita klik file tersebut, isikan password yang diberi dan juga kod pengguna yang betul. Dan seperti biasa, kita perlu isikan maklumat yang tertera di hadapan ini, seperti ini. Ketua pentaksir semester 1 dan pentaksir semester 2, dan juga bilangan murid. Contoh untuk sistem ini, saya letakkan 9 orang murid, contoh kelas ini. Dan klik kemas kini layan, hampir 10 orang. Okey. Dan isikan nama murid, jantina, nombor surat beranak dan nombor daftar angka giliran. Kemudian cikgu letakkan tarikh pentaksiran untuk kali pertama untuk semester 1. Contohnya, katakanlah kita buat pentaksiran ini mengikut ujian di sekolah pertama tu, contohnya lah. Letakkan tarikh dan terus kita klik isi skor. Dan sebelum itu, cikgu juga boleh klik cetak borang skor induk kosong untuk buat pentaksiran di dalam kelas. Dan di sini kita akan gunakan ini untuk mengisi di dalam sistem ini. Boleh print out dan boleh pilih pentaksiran di sini. Baik. Contohnya, murid untuk pentaksiran kali pertama ini, model yang kita pilih adalah model 1 contohnya, iaitulah model individu. Begitu juga dengan murid lain. Dan kod aktiviti boleh rujuk di sini. Contohnya kita berbual tentang kehidupan seharian dengan murid. Jadi 1.1. Sebagai contoh di sini, saya isi untuk 3 orang murid. Dan kita isikanlah skor 1, 2, 3 ataupun 4. Katakanlah grammarnya 3, pronunciation 3, fluency 3, etik dia 4 contohnya. Ini sebagai contoh. Dan begitulah yang lain-lain. Dan kita akan dapat buat analisis di sini. A seorang, B seorang dan persen dia. Okey, selesai untuk pentaksiran kali pertama untuk semester 1. Dan kita boleh rujuk di senarai menu ini. Purata skor semester 1 akan keluar secara automatik. Dan juga jika cikgu membuat pentaksiran semester 1 hanya sekali dan semester 2 hanya sekali, katalah semester 2 cikgu buat pentaksiran contohnya pada 12/6/2011 dan isikan skor untuk pentaksiran kali kedua. Katalah model kita gunakan model individu dan berkumpulan contohnya. Aktiviti 1.4. Dan begitu juga dengan murid lain, mengikut kepada kesesuaian. Okey, kita letak skor dia, katakan 3 dan sebagai contoh sahaja. Okey, begitu juga dengan murid-murid lain. Dan bila kita rujuk kepada purata semester 2, yang mana kita buat satu kali,
Dan jika dicampur kedua-dua semesta, akan dipaparkanlah maklumat yang kita isi tadi. Dan kita juga boleh lihat borang skor induk dan pilih pentaksiran. Dia akan mengikut pentaksiran yang kita isi tadi lah. Begitu juga laporan. Kita boleh isi, pilih pentaksiran yang kita nak. Dan rekod pencapaian murid dan pilih nama murid di sini. Di sini akan secara automatik keluar. Dan pelaporan, pilih nama murid juga secara automatik akan dipaparkan. Dan sijil akhir, pilih nama murid. Jadi di sini jika ingin gabungkan dengan PLBSPM, kita klik di sini dan masukkan grade akhir untuk PLBSPM. Contohnya Chongqing ini katalah tata bahasa dia mendapat A, intonasi dia B, dan tata silanya A. Isikan maklumatnya di sini. Dan bila kita kembali kepada sijil, dia akan masuk secara automatik dan boleh print out. Dan jika rasa puas hati, boleh simpan data, klik simpan data. Ataupun cikgu boleh klik butang seperti biasa, butang save ataupun Ctrl S. Dia akan save. Katalah cikgu buat 2 kali pentaksiran pada semester 1, masukkan tarikh tersebut dan isikan skor seperti biasa tadi. Katalah saya buat 2 kali lah. Contohnya pada 14 hari bulan 5 2011 contohnya. Dan isikan skor model yang kita buat. Contohnya model 2, kod aktiviti, bertanya 1.2 contohnya. Begitu juga dengan murid lain. Untuk contoh ini saya buat 2 orang murid. Isikan skor. Okey. Dan jika kita rujuk kepada purata semester 1, kita telah membuat 2 kali pentaksiran. Dan pada semester 2, kita buat 1 kali. Dan purata untuk 1 tahun, kita telah membuat 3 kali pentaksiran secara automatik. Dia telah pun mengira secara purata. Dan juga borang skor induk, kita boleh pilih yang kita mahu. Untuk borang penyelarasan, boleh print out dan kita boleh isikan ini adalah pentaksir sekolah, yang ini adalah penyelaras. Katalah jika dinilai semula murid ini sepatutnya dapat 4. Contohnya ini betul-betul 4. So ini lebih memudahkan guru untuk membuat penyelarasan skor oleh pihak pentaksir kawasan ataupun ketua pentaksir lah. Dan begitu juga yang lain-lain seperti yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Dan jika ingin padam data, klik saja padam data. Di sini ada arahan untuk padam data, simpan dan sebagainya. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya terangkan cara penggunaan sistem ePLBS ni, yang saya rasa sangat mudah digunakan. Dan jika ada sebarang masalah, boleh hubungi saya seperti di alamat email yang tertera. Sekian, terima kasih.